A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita ungkapkan syukur setinggi-tingginya kehadrat Ilahi kerana kita dipilih untuk bertemu dalam siri sembang, siri motivasi pagi majlis Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara yang diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebahagian daripada satu tali-tali untuk kita mengeratkan hubungan dengan Allah dan mengeratkan hubungan dengan manusia. Maka sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin harus diungkapkan sebanyak-banyaknya kerana nikmat Allah tidak pernah berhenti untuk kita, termasuk memberikan nikmatnya kita sihat dan mampu untuk turut serta dalam menjadi penonton ataupun mengikut terus siri motivasi pagi Dewan Dakwah Majlis Negara dengan kita kata like and share the page-nya dan juga terus untuk kita menyambungkannya dengan orang-orang lain berkongsi supaya dakwah ini dapat terus dinikmati oleh lebih ramai rakan-rakan kita. Jadi hari ini sampai giliran saya Dr. Rubiah Hamzah untuk sedikit berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dipilih Allah. Sebelum itu kita angkatkan pujian tertinggi kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda untuk kita meraih rasa rindu kepada baginda dan layak untuk mendapat syafaatnya insya-Allah. Hari ini tajuk yang saya nak bawakan ialah indahnya hidup dengan maaf. Bayangkan hidup kita, orang memberi maaf kepada kita. Tidak ada hadiah paling mahal selain kemaafan. Ini satu kekuatan yang kita nak angkat. Sebab itu berdasarkan kepada apa yang dipesan oleh Imam Syafi'i. Kita katanya tidak ada kesenangan yang paling besar, yang lebih besar di hati kita, rasa lapang, rasa tenang di dunia dan di akhirat. Selain daripada kita memberi maaf kepada orang yang pernah bersalah dengan kita atau memberi maaf kepada orang lain. Jadi kita kata sekali lagi Imam Syafi'i mencatatkan bahawa tidak ada kebahagiaan, tidak ada nikmat terbesar yang dapat dinikmati semasa kita di dunia dan di akhirat selain daripada nikmat memberi maaf kepada orang lain, memberi maaf kepada orang lain. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa memberi maaf ini kadang-kadang lebih mahal daripada memberi duit, lebih mahal daripada memberi harta, lebih mahal daripada segala di dunia ini kerana tanpa kemaafan, tanpa memberi maaf, kita bimbang, takut nanti-nanti Allah sulit untuk memaafkan kita. Maka sebab itu dipesan Imam Ghazali, tidak ada kebahagiaan paling besar di dunia dan di akhirat selain daripada memberi maaf kepada orang lain walaupun kita mampu untuk membalas. Okay? Ini kekuatan. Sebab itu Rasulullah dianugerahkan Allah penghuni syurga yang dibawa oleh Allah ke dunia sebagai contoh kepada kita. Merupakan manusia paling banyak, paling mudah memberi maaf walaupun baginda mampu untuk membalas. Ini sebahagian daripada renungan yang ataupun kita kata falsafah hidup yang harus kita pegang, kita amalkan untuk menjadikan kita benar-benar layak menjadi pengikut Rasulullah kerana Rasulullah itu sangat pemaaf. Oleh kerana baginda merupakan insan yang paling sangat pemaaf, maka kita tidak wajar untuk sulit memberi maaf, untuk tidak memaafkan. Kerana apa? Ini ada kaitannya dengan akan muncul rasa dendam dan rasa hasad dan dengki. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi kita kata, kekuatan memberi maaf ini pertama kita memberi maaf kepada orang yang membuat salah kepada kita dan kita melupakan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dan akhirnya kita kata Allah memastikan siapa saja yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan memberi maaf kepada kesalahan orang lain sedangkan dia mampu membalasnya, pasti Allah menjanjikan apa? Allah berjanji meninggikan
darjatnya di sisi manusia. Dia meninggikan darjatnya di kalangan ataupun di sisi manusia, dan pasti di sisi Allah memaafkan manusia merupakan satu daripada tangga-tangga untuk layak dipilih sebagai calon-calon syurga. Ini peringatan besar yang kita nak angkat. Kerana memberi maaf bukan satu perkara yang kalau kita tidak ada ilmunya, kalau kita tidak belajar fadilatnya, kalau kita tidak belajar bagaimana apa hadiah-hadiah yang dihasilkan oleh konsep-konsep selepas kita melakukan memberikan kemaafan itu. Bayangkan kalau suami memaafkan, abang maafkan anak isteri abang, memaafkan anak-anak abang. Bayangkan kalau orang datang memaafkan kesalahan kita, pastinya keluarga itu semua merupakan keluarga yang paling akrab. Sebab itu kepada semua yang datang kaunseling dengan Umi, belajar memberi maaf. Belajar memberi maaf, kerana kalau kita tidak memberi maaf, maka yang paling besar dalam hati kita adalah dendam. Yang paling besar di hati kita adalah sombong. Yang paling besar dalam hati kita adalah ego. Oleh sebab itu, untuk untuk menenggelamkan ego kita, menghapuskan sombong kita, menghapuskan hasad dengki kita, menghapuskan rasa bangga kita pada diri, maka amalan memberi maaf ini adalah merupakan satu daripada proses untuk mencairkan semua keburukan-keburukan itu, seperti cairnya air batu setelah kita keluarkan dari tempat sejuk. Maka kekuatannya kita hendak. Orang yang suka memaafkan ini diibaratkan oleh Imam Syafi'i sebagai orang yang paling terpuji. Orang yang paling terpuji kerana apa? Kerana dengan memberi maaf itu, dia melahirkan rasa menzahirkan rasa suci hatinya, suci murni jiwanya, positif mindanya, baik emosinya, tenteram emosinya. Ini merupakan satu daripada proses untuk kita merasa bahawa kita kata kita ingin menuju kepada kebaikan-kebaikan, kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan ingin menjadi orang yang paling taat dengan Allah. Ini kekuatan yang nak dibina. Maka memberi maaf merupakan satu daripada tangga untuk kita layak diberi maaf oleh Allah. Memaafkan manusia dengan harapan kita nanti diangkat darjat menjadi lebih suci, kerana dia menggambarkan kesucian hati. Orang yang sudi memberi maaf ialah orang yang menggambarkan, mengeluarkan, mempamerkan kesucian hatinya. Orang yang suci hatinya pasti dekat dengan Tuhannya. Ini kekuatan yang diangkat. Kemudian kita katakan mengapa apa yang gambaran yang dapat dilihat, dia merupakan memberi maaf merupakan satu daripada daya dorong, satu daripada motivasi, satu daripada penggerak untuk kita mendapat redha, merasakan ataupun kita kata kita mempamerkan redanya kita kepada Allah, mencari redha Allah. Maka satu daripada tanda kita redha, okey, kepada Allah apabila kita kata mampu memaafkan, itu bermakna hati kita benar-benar redha dengan apa yang Allah berikan, redha dengan apa yang sudah Allah tentukan. Ini kekuatan-kekuatan. Okey, selain daripada itu, mengapa memaafkan ini merupakan satu nikmat terbesar, kerana dia memadamkan semua api kemarahan. Dia menamatkan semua dendam. Dia menghilangkan rasa sombong di dalam hati. Maka sebab akhirnya apa? Tanda-tanda yang muncul, maka setelah hilang semua yang negatif tadi, maka muncullah sikap faham diri. Dia memahami dirinya, siapalah kita, yang nak sombong sangat tu siapa, yang nak marah sangat tu siapa. Sebab itu dia kata orang paling hina, Allah kata apa? Orang paling hina adalah orang yang senang marah dan susah nak sejuk. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang susah marah tetapi senang memaafkan, senang sejuk.
ataupun senang luntur marahnya. Ini dipesan oleh agama kita. Maka kita kata orang yang senang memberi maaf ini ialah orang yang memahami dirinya sebagai seorang hamba Allah, seorang insan yang serba kekurangan. Kalau orang pernah buat silap, maka kita pun tidak boleh lari daripada kesilapan. Makanya orang yang mudah memberi maaf itu benar-benar memahami keadaan kelemahan situasi dirinya. Kalau orang lain boleh buat silap, maka dia tidak terkecuali daripada mampu membuat kesilapan dengan orang lain. Oleh itu, sekali lagi, orang yang mudah memberi maaf ini ialah orang yang benar-benar tahu dirinya, kenal dirinya, terutamanya sebagai hamba Allah, terutamanya sebagai insan biasa, dan juga sebagai insan yang serba lemah. Sebab itu kita kata kalau kita sedar bahawa kita adalah insan yang tidak boleh lari dari membuat kesilapan. Tidak ada bumi yang tidak ditimpa hujan. Tidak ada gading yang tidak retak, itu kata ungkapan orang Melayu. Untuk menunjukkan kepada kita setiap orang pernah buat salah. Maka senangnya memberi maaf ini menandakan mengharapkan pertama dia senang mendapat apabila mendorong dia untuk bertaubat dengan Allah. Kerana bila dia sudah memberi maaf, pasti hadiahnya ialah Allah bagi dia lapang dada. Allah bagi dia tidak putus silaturahmi. Allah bagi dia rasa dekat dengan orang itu. Allah membajikan dia membina ukhuwah yang tidak putus, kerana orang yang memutuskan ukhuwah sesama saudara Islam tidak layak masuk syurga. Ini yang kita paling takut. Oleh itu sekali lagi, orang yang memahami keadaan dirinya, orang yang memahami kelemahan dirinya, dia tidak akan teragak-agak untuk memaafkan kesalahan orang lain dengan harapan apabila dia membuat kesalahan, Allah bimbing orang itu untuk memaafkannya. Ini kita katakan cermin-cermin diri. Bacalah diri kita. Siapalah kita yang sampai tak boleh memaafkan orang? Siapalah kita yang besar sangat yang konon-konon kita lebih baik dari orang lain? Sebab orang yang memaafkan itu ialah orang yang merasa dia nak berkawan dengan orang itu, nak bersahabat lagi dengan orang itu, nak bersama lagi dengan orang itu. Maka sebab itu sekali lagi, satu daripada proses untuk mengeratkan silaturahmi kita ataupun mengeratkan ukhuwah kita ialah dengan mudahnya kita memberi maaf. Ini bermakna dia mudah untuk memadamkan kemarahan yang ada pada dirinya, dan dia juga sangat mudah untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Okay? Kemudian kita kata, kalau dia sudah menyedari bahawa manusia tidak pernah lepas, tidak pernah kita kata lari, tidak pernah dapat melarikan diri dari membuat salah, maka terimalah hakikat bahawa kita kata kita harus sedar bahawa kita pernah buat salah. Minta maaf banyak. Kita pernah buat salah dan kita kadang-kadang buat salah secara sedar dan secara tidak sedar. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Minta maaf banyak pagi-pagi. Kemudian kita katakan, apa lagi hadiah yang digambarkan oleh orang yang senang meminta maaf? Sebab itu kita katakan minta maaf itu membuat hidup kita paling indah. Kita tidak ada dendam dengan siapa-siapa. Kita tak ada susah hati dengan siapa-siapa. Kita tidak pernah ada ragu-ragu dengan siapa-siapa. Ini merupakan satu daripada kejernihan jiwa. Satu daripada kekuatan yang kita nak angkat bahawa kita nak jadi manusia yang sentiasa tenang. Kita nak manusia merasa sentiasa paling lapang. Dan yang paling penting, kita nak merasa kita sedang ditatap Allah dengan sangat dekat. Okey, jadi kalau kita merasa kita ditatap Allah, kita nak ditatap Allah dalam keadaan hatinya lapang, wajahnya tenang, perkiranya kita kata lapang dan jiwanya juga tenteram.
Maka sekali lagi kita katakan manusia kita ini banyaknya dikawal oleh minda, okey, dikawal oleh minda kita. Andai kata minda kita berada dalam gelombang yang tenteram, makanya pastinya kita kelihatan seperti orang yang sangat tenang dan orang yang sangat bahagia. Oleh sebab itu kita kata, namun begitu, okey, oleh kerana Allah sudah utuskan yang namanya iblis untuk mengganggu manusia yang menggunakan syaitan sebagai orang gajinya, maka kadang-kala kalau kita tidak benar-benar teliti, tidak benar-benar menjaga diri, kita akan mudah juga nak marah, mudah juga nak rasa besar sikit, mudah juga nak rasa sakit hati dan mudah untuk rasa dendam dan benci. Maka disebabkan adanya gangguan-gangguan, hasutan-hasutan yang dibuat oleh syaitan, maka kita dengan cara begitu, dengan menyedari itu, kita harus merasakan setiap masa berwaspada supaya kita tidak tenggelam dalam hasutan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya dia membisik sampai ke hati. Jangan sampai kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan ini, walaupun maknanya dalam bentuk manusia dan jin, ataupun kita kata minal jinnati wan nas, kadang-kadang berbentuk manusia, kadang-kadang berbentuk jin yang kita tak nampak. Supaya kita tidak terhalang untuk memaaf. Kadang-kadang didorong oleh tak payah maafkan dia. Minta maaf je banyak kali, tapi buat juga, ulang juga kesalahan. Itu adalah bisikan-bisikan iblis. Bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan kita sulit untuk memberi maaf. Sulit untuk memaafkan. Maka sekali lagi bayangkan kalau kita tidak dimaafkan. Kalau kita tidak dapat kemaafan dari Allah, kalau kita tidak didorong oleh Allah untuk bertaubat, mana mungkin kita kata kita bagus, mana mungkin kita kata kita baik, mana mungkin kita mengaku kita hamba Allah. Oleh itu sekali lagi, dalam usaha kita untuk kita kata mengindahkan hidup kita ini, maka kita juga tidak boleh alpa, tidak boleh leka, kerana kita banyak dihasut oleh pemusuh-pemusuh yang sudah dibekalkan oleh Allah. Setiap kamu, depan kamu, belakang kamu, atas dan bawah kamu akan sentiasa ada gangguan dari syaitan yang sudah menjanjikan ataupun sudah berjanji dengan Allah akan menghancurkan, merosakkan anak Adam. Maka dengan sebab itu sekali lagi kita harus membina protektor, membina pelindung supaya indahnya memaafkan itu sentiasa indah dalam diri kita. Jangan kita memaafkan, kita mengharapkan balasan-balasan yang berbentuk hadiah dan bentuk pujian dan berbentuk sanjungan. Tak boleh. Kita memaafkan dia kerana Allah. Tidak boleh kerana lain-lain. Tidak boleh kerana nak dia bos kita. Tidak boleh kerana dia tu baik orangnya, selalu hantar makanan pada kita. Tak. Memaafkan tidak boleh bersyarat. Tidak boleh bersyarat. Saya maafkan awak kalau awak bagi saya A, B, C. Saya boleh maafkan awak kalau awak begini berjanji untuk ini. Tak boleh. Memaafkan mesti tulus dari hati. Tanpa syarat. Okay? Sebab itu kita katakan pengalaman Rasulullah ketika dalam satu peperangan apabila seorang pemuda Quraisy berjaya masuk ke tempat persembunyian atau tempat pelindungannya Rasulullah dengan pedang yang terhunus kita kata mengugut Rasulullah, ya Muhammad, siapa yang dapat membantu kamu sekarang? Antara kamu dan aku sahaja. Okay? Tapi Nabi dengan pantas menyebut yang akan tolong aku adalah Allah. Okay? Sehingga jatuh pedangnya dan diambil oleh Rasulullah. Ini kisah-kisah yang patutnya sudah popular di dalam kepala kita. Diletakkan oleh Rasulullah pedang itu di lehernya dengan pertanyaan, siapa yang akan membantu kamu? Maka pemuda itu mengatakan apa? Tidak ada yang akan membantu aku kecuali kamu memaafkan aku. Mendengar ungkapan itu, Rasulullah terus mengangkat pedangnya dan memberikan pedang itu semula kepada pemuda itu dengan peringatan. Aku maafkan kamu sekiranya kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Juga maknanya Rasulullah memberi syarat. Okay? Kalau kamu memberi syarat untuk kerana Allah,
bukan syarat untuk keduniaan. Tetapi pemuda itu menolak, namun dengan walaupun menolak, tapi dia terus berjanji dia tidak akan mengganggu Rasulullah. Dalam keadaan ingin saat pedang di leher juga, Nabi dengan mudah saja memaafkan pemuda itu. Supaya pemuda itu lapang dada dan Rasulullah menjadi lapang dada. Ini di antara kekuatan-kekuatan. Maka sekali lagi, manusia itu dikawal oleh mindanya dan dikawal oleh hatinya. Maka kalau kata Rasulullah adalah orang yang paling senang memaafkan. Orang yang paling senang memaafkan adalah orang yang paling mulia hatinya di sisi Allah. Jadi, jangan merasakan bahawa memberi maaf itu satu kekalahan, memberi maaf itu satu kesalahan, ataupun memberi maaf itu satu kehinaan. Salah. Kita konon-kononnya hilang ego, jatuh ego kalau beri maaf. Suami yang sulit untuk memaafkan isteri adalah suami yang paling ego, suami yang paling sombong, suami yang paling dendam. Ini satu daripada perasaan-perasaan yang tersimpan yang menyebabkan sulit untuk hidayah Allah sampai ke hati kita. Oleh itu sekali lagi jangan pernah merasa kita ini terhina kita ataupun merendah, kita jatuh rendah martabatnya sekiranya kita memaafkan. Tidak, ini bukan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Kalau kamu memaafkan, kamulah di antara manusia paling mulia, paling bersih hatinya, paling indah jiwanya, dan maka jauhilah diri kita. Memaafkan bukan kalah. Mengalah kadang-kadang lebih baik dari kalah. Kadang-kadang memberi maaf itu bermakna bukan kalah, tapi mengalah untuk dapat kemenangan di kedepannya. Okey? Sebab itu kita kata ketika perjanjian Hudaibiyah, ketika Nabi tidak dibenarkan dan sahabat tidak dibenarkan mengerjakan haji, sedangkan Nabi sudah ada di Hudaibiyah, maka walaupun perjanjian itu dalam keadaan yang sangat berat sebelah, sangat tidak adil, tapi Nabi tetap memaafkan dengan harapan di masa hadapan ada ruang yang lebih baik. Maka baliklah Rasulullah bertahallulnya di Hudaibiyah, apa kita kata Hudaibiyah dengan tidak merasa berat, walaupun perjanjian itu berat sebelah. Kerana Nabi melihat hari ini kita memaafkan, nanti akan datang. Kita memaafkan bukan kalah, tapi kita mengalah. Mengalah untuk menang ke masa depan. Ini sebagian daripada pertama, maka kita kata jangan pernah rasa terhina, jangan pernah rasa rendah diri, jangan pernah merasa kita ni tidak berkuasa hanya dengan memberi maaf atau hilang kedudukan, hilang martabat bila kita memberi maaf. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang tercela, tetapi Allah angkat lagi nilai diri kita dari apa kita kata dalam mata manusia ataupun dari kacamata manusia dan juga dari kacamatanya Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jangan pernah rasa jatuh egonya dengan suami meminta maaf pada isteri, dengan majikan minta maaf pada orang-orang bawahan. Tidak sekali-kali. Sebab itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, kamu akan diangkat martabatnya, akan dimuliakan, akan lebih dihormati. Sebab itu seorang suami yang mampu mengucapkan, memohon, memaafkan isteri dan anak-anak merupakan suami yang sangat diingati oleh keluarga. Kemudian kita katakan apa sasiah-sasiah yang dapat digambarkan ataupun yang dapat dikutip atau yang dapat dinatijahkan ataupun ibrah-ibrah yang disediakan di sebalik kemampuan, kekuatan, karakter memberi maaf. Okey, ini di antara kekuatan-kekuatan yang disenaraikan oleh Imam Syafi'i. Pertama, kita katakan orang yang mampu memberi kemaafan itu adalah orang yang sangat bijaksana.
Sangat bijaksana kerana pertama, dia nak mententeramkan dirinya. Kedua, dia nak membaiki hubungan dengan orang yang bersalah itu. Ketiga, dia nak bersahabat semula dengan orang itu. Keempat, dia mengharapkan kalau dia melakukan kesalahan, ada orang lain yang mampu memaafkan. Dan kalau dia bertaubat kepada Allah atas semua kesalahannya, maka Allah akan lebih mudah menerima taubatnya. Ini yang kita katakan bijaksana kerana dia tidak hanya melihat kehidupan di dunia tetapi terus melihat sehingga ke akhirat. Siapa yang mudah memaafkan manusia, maka Allah akan lebih mudah memaafkan kesalahannya. Siapa yang menyembunyikan keburukan manusia, maka Allah akan tutup keburukannya di mata ramai ketika di mahsyar. Okey. Itu yang pertama, buah daripada indahnya ataupun kita kata daripada amalan ataupun sikap suka memaafkan. Bijaksana. Okay? Anda dianggap bijak tapi tidak cukup bijaksana kalau anda tidak masih mengekalkan ego, masih sombong, masih berhasad dengki kerana susah memaafkan. Kedua, kita kata apa yang dibenihkan oleh sikap mudah memberi maaf ini ialah bersih daripada sifat sombong. Maknanya satu daripada tanda manusia itu tidak dibalut atau tidak ditawan oleh kesombongan, keegoan, rasa besar diri, rasa tinggi diri adalah digambarkan ketika dia mampu memberi maaf kepada orang lain. Jadi memberi maaf kepada orang lain sebenarnya menggambarkan kita bersih dari sifat pemarah, kita bersih dari sifat sombong, kita bersih dari sifat tinggi diri, kita bersih dari sifat menghina manusia dan kita mengharapkan kita bersih untuk berjumpa Allah insya-Allah. Kemudian kita kata dia akan tidak lagi punya sifat sombong dan dia akan menjadi melatih dirinya untuk jadi orang yang paling tawaduk, orang yang paling redha dengan ketentuan Allah. Kemudian hasil seterusnya selain daripada sifat sombong, okay, memberi maaf juga menggambarkan orang itu atau dirinya atau perasaannya, hatinya terbersih daripada sifat-sifat apa yang kita katakan dendam kesumat. Okay? Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang ada padanya adalah orang yang sedang membersihkan dirinya daripada sifat dendam. Dendam kesumat bermakna kalau dia tak dapat membalasnya hari ini, dia akan membalasnya di masa akan datang. Maka kalau kita mampu memaafkan, alangkah bahagianya kerana kita terselamat dari sifat-sifat namanya dendam kesumat. Orang yang menyimpan sifat dendam sekali lagi tidak layak masuk ke syurga Allah, tidak akan mencium bau syurga. Ini kekuatan yang kita nak angkat dan kita nak jadikan bekalan supaya kita benar-benar merasa bahawa memberi maaf ini adalah satu nikmat, satu yang membahagiakan. Sekali lagi jangan lupa like and share page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara untuk menjadikan kita sebagai sebahagian daripada penyumbang-penyumbang kepada aktiviti dakwah negara, tanda kita sayang kepada Allah. Maka Dewan Dakwah membekalkan ruang untuk kita sama-sama, untuk para penonton, turut terlibat secara fizikal, turut terlibat secara material dengan memberikan sumbangan-sumbangan kepada nombor-nombor yang sudah tertera dalam apa yang kita page yang sedang tuan-tuan teliti atau tuan-tuan tonton sekarang ini. Jangan keberatan menjongkong kerja-kerja agama kerana tidak ada tulang belakang penyelamat agama, penyelamat kehidupan selain daripada menyelamatkan agama. Oleh itu jangan keberatan untuk turut serta. Menyumbanglah seberapa yang mampu, menyumbanglah secara berterusan kerana siapa yang menjaga agamanya pasti Allah akan jaga dirinya, jaga rezekinya, jaga kehidupannya.
Jadi jangan lupa like and share page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita sambung sikit lagi. Apa natijah yang tergambar kepada jiwa yang senang memberi maaf? Maka tadi kita kata dah kita bersih dari sifat sombong, kita bersih dari sifat dendam kesumat, tapi kita kita juga dengan mudahnya memberi maaf, kita juga menggambarkan bahawa kita tidak menghina diri kita. Kita nak mengangkat diri kita. Kita tidak menjadi hina. Maka kita katakan kita membangun diri, membangun keyakinan bahawa saya tidak akan pernah menghina diri saya hanya dengan sikap memberi maaf. Salah. Sebenarnya orang yang suka, yang senang memberi maaf ialah orang yang sedang berusaha untuk mengangkat martabat dirinya, untuk membaiki dirinya, untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang paling bersih hatinya, paling senang dengan manusia, dengan harapan Allah juga senang dengannya. Okey? Okey, dan masa yang sudah sangat suntuk, apa yang tergambar kepada orang-orang yang mudah ataupun senang memberi maaf tidak lain, tidak bukan adalah orang yang mempunyai iman yang kukuh dan sempurna. Maka doa kita, selalu Nabi pesan, antara doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan, Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami iman yang kukuh, iman yang sempurna, kurniakan kami hati yang khusyuk, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, dan kurniakan kami keyakinan yang kental, dan yang paling yang terakhir, Nabi tidak pernah tinggalkan doa, Ya Allah, kurniakan kami dengan ilmu, dengan agama yang lurus. Ini di antara permohonan-permohonan. Maka permohonan pertama yang Allah bagi, yang Allah minta tadi apa dia kata? Dapatkan iman yang kental, iman yang sempurna, hati yang khusyuk. Kalau dua ini tidak ada, maka tidak akan terjelma seseorang yang mampu, yang bahagia untuk memberi maaf. Kita tak boleh paksa diri untuk memohon maaf dan juga paksa diri untuk memaafkan. Kerana dia adalah kerja hati. Bila kata-kata kerja hati tidak boleh dipaksakan secara fizikal ataupun dibuat kerana orang. Tak. Dibuat kerana alasan yang bukan kerana Allah. Maka dia tidak akan terjerma kebijaksanaan yang kita paparkan tadi. Kerana apa kita kata? Kalau kita buat kerana manusia, mungkin dia tidak akan perhatian, tidak akan pujian, tidak akan kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Maka kita harapkan dengan memberi maaf ini, kita bukan sahaja membantu orang lain senang hati, tetapi untuk meraih lapang dada senang hati yang sangat bahagia, yang menandakan iman kita benar-benar teguh, iman kita benar-benar sempurna, iman kita benar-benar hidup di dalam hati. Sebab itu kita bimbang, kita kata kita punya hati yang sakit, ada yang hati yang mati dan ada hati yang sehat. Kita nak angkat orang yang senang memaafkan ini adalah orang yang ingin meraih bahagia untuk meraih hati yang sehat, untuk meraih hati yang benar-benar mampu untuk berinteraksi dengan Allah secara ikhlas. Hati yang benar-benar murni, baik dengan manusia dan baik dengan Allah. Maka tidak akan ada orang yang mudah memaafkan selagi dia tidak memiliki iman yang benar-benar kental, hati yang benar-benar khusyuk, dan juga ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kerana tanpa ilmu, Allah tak bagi apa-apa hidayah dalam arti kata untuk membaiki diri secara langsung. Oleh itu, belajarlah dari kawan-kawan, belajarlah dari peristiwa, belajarlah dari keadaan. Supaya proses memaafkan ini adalah merupakan satu daripada proses yang sangat penting untuk kita lakukan. Supaya kita selamat daripada perbuatan-perbuatan yang kita katakan bersifat mazmumah, bersifat sombong, dengki,
pemarah, dendam, apa lagi? Ada banyak lagi sifat-sifat negatif yang ada kalau kita termasuk dalam golongan orang-orang yang imannya tidak kental, imannya tidak kukuh, imannya tidak jitu. Maka kita nak bangun balik supaya iman kita menjadi iman yang paling teguh, iman yang paling kental, maka kita latih diri kita untuk mudah memaafkan, untuk mudah memaafkan, okey? Belajar untuk memaafkan, memudahkan. Kalau kita berada dalam keadaan marah, kita mudah sejuk, dan kalau kita juga kalau nak marah, kita manusia paling lambat marah. Ini natijah-natijah, ini menandakan bahawa iman seseorang itu benar-benar kukuh di mata Allah, kukuh di mata manusia, kukuh di hatinya. Keyakinannya kuat, keyakinannya betul-betul apa kita katakan sungguh-sungguh. Ada orang ada ilmu, tapi mungkin ada wujud percaya. Tetapi keyakinan jauh lebih besar daripada percaya. Saya percaya Allah ada. Saya yakin Allah ada. Keyakinan itu menggambarkan bahawa orang itu benar-benar ada ilmu, benar-benar rasa dekat dengan Allah dan benar-benar sedang meraih redha Allah. Jadi itu di antara ingat bahawa tidak ada manusia paling mudah, paling banyak, tidak ada manusia yang paling sabar dan yang paling banyak memberi kemaafan selain daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai pengikut Rasulullah, mari kita sama-sama memanfaatkan sifat terbaik ini agar kita benar-benar yakin bahawa kita akan berjumpa Rasulullah, kita akan bersama dengannya di syurga insya-Allah. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang paling indah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dipilih Allah untuk bersama. Jangan lupa like and feed, like like and paste, okay? Apa kita kata, like and share, minta maaf banyak, ya Allah, nyanyuk pagi-pagi. Like and share page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, supaya kita menjadi salah seorang yang dikira Allah, orang yang cinta dengan agama, sayang dengan dakwah. Untuk itu terus menyumbang dalam bentuk, dalam akaun number yang sudah disediakan dalam skrin. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih Allah sebagai orang yang benar-benar memperjuangkan agama, rindu dengan Allah, rindu dengan Rasulullah, insya-Allah. Jadi akhir sekali menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Maka pesanan terakhir saya, belajarlah membahagiakan diri sendiri dengan memberikan kemaafan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, walaupun kita layak untuk membalas. Jadi jangan sampai simpan marah, simpan sombong, simpan ego, kerana semua sifat-sifat ini menafikan yang kita layak masuk ke syurga, tetapi mengesahkan yang kita adalah calon-calon neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka sampai di sini dulu. Terima kasih pada perhatian tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih juga kepada seluruh kru pengurusan. Mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada ibadah yang diterima Allah sebagai ibadah yang diridai. Jadi sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.